berkaitan dengan ibadah. Pada malam ini kita akan sambung perbicaraan berkaitan dengan perkara sunat ketika mengambil wudu. Kalau semalam kita bicara berkaitan dengan rukun wudu. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua basuh muka, yang kedua basuh tangan hingga ke siku, yang keempat menyapu sedikit kepala, yang kelima membasuh kaki hingga ke buku lali, yang keenam tertib. Itu rukun mengambil wudu. Jadi pada malam ini kita akan membicara mengenai perkara-perkara sunat ketika mengambil wudu. Terima kasih Kak Azizon. Terima kasih kepada saudara Mazlan. Terima kasih kepada saudara Rozi Aisyah. Terima kasih kepada Kusmiati. Terima kasih kepada Sayyidah Aisyah. Terima kasih kepada saudara Mahadi. Terima kasih kepada saudara Muhammad Izani. Terima kasih kepada Ustazah Nur Hidayah. Terima kasih kepada saudara Hadri. Terima kasih kepada kakakku Datin Sabariah. Terima kasih kepada saudara polisku Abdul Ghani. Kepada sahabatku Datuk Seri Saidan Sabu. Terima kasih kepada isteriku Syarifah Hamsah. Terima kasih kepada kakakku Nomi. Terima kasih kepada siapa ni? Kepada saudara Santo. Terima kasih kepada Muhammad Adli. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Hasif. Dan terima kasih kepada semua yang menonton. Okey, kita teruskan kepada perbincangan kita. Terima kasih kepada Ustaz Mazlan. Berkaitan dengan perkara sunat ketika mengambil wudu. Yang pertama kata dia sunat bersugi. Sunat bersugi ataupun sunat memberus gigi ketika mengambil wudu. Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Nabi kata sekiranya tidak menjadi kesusahan kepada umat aku, sudah tentu aku akan perintah mereka setiap kali mereka nak semayang, mereka kena bersugi. Tapi oleh kerana Nabi fikir kalau aku perintah mereka ini bersugi, sudah tentu akan menjadi satu bebanan. Lalu Nabi kata sunat. Jadi siapa dia nak buat, buat. Tak nak buat, sudah. Jadi, molek buatlah. Sebab apa? Sebab bila kita nak menghadap Allah Ta'ala, pastikan mulut kita tidak berbau. Terutamanya orang kampung yang selalu makan buah petang, selalu makan kerdas, selalu makan jering, selalu makan budu, rakyat Kelantan ni. Jadi ini semua makanan-makanan yang mengeluarkan bau yang busuk. Jadi apabila kita mendekati dengan solat, yang pertama tak berapa elok. Sebab dalam solat kita berbicara dengan Allah. Yang kedua akan mengganggu mereka yang berada di sebelahan kita. Anda kata mengguruskan hati dia, maka hukum dia haram. Walaupun solat itu benda yang molek, tetapi mengganggu jiran di sebelah kita, maka hukumnya haram. Baik, yang pertama bersugi ataupun menggosok gigi sunat. Yang kedua sunat mengambil wudu ini membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, baru basuh tangan. Jadi baca bismillah itu adalah sunat. Bila kita lakukan kita dapat pahala free je. Baik, yang ketiganya sunat mengambil wudu lagi ialah membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan. Basuh tangan hingga pergelangan tangan tu sunat. Hak basuh tangan hingga ke siku tu rukun. Ingat molek-molek. Biar. Oh, memang sedap. Sedap Izani nasi budu memang sedap. Tapi jangan waktu nak semayang lah. Waktu nak semayang kena beruh gigi lah. Ataupun kena bersugi. Okey. Sunat yang ketiga dia kata membasuh tangan hingga pergelangan tangan. Ini jika diyakini tangan kita dalam keadaan suci. Kalau tidak, maka maka membasuh tangan itu adalah wajib. Membasuh tangan itu adalah wajib. Jadi kalau kita merasai bahawa tangan kita itu suci, maka membasuh tangan itu adalah sunat. Baik, yang keempatnya berkomo-komo. Komo, semalam ada adik kita yang baru dia kata komo. Komo rukun wudu, bukan. Berkomo-komo ni adalah sunat. Mana apa tujuan? Tujuannya untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang terlekat di celah-celah gigi. Kena bimbang. Kerana bimbang dalam semayang,
tiba-tiba bila kita baca, sisa makanan terkeluar. Bila terkeluar, katakanlah termasuk dalam mulut kita, maka akan menyebabkan solat kita akan terbatal. Jadi sebab itu Islam ini indah. Dia memberitahu kepada kita sesuatu yang akan menimbulkan masalah, hendaklah dibereskan, hendaklah diselesaikan. Apa dia? Antaranya berkoma, supaya memastikan mulut kita bersih daripada sisa-sisa makanan. Baik. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, "Ma minkum min ahadin yaqrabu wudu'ahu thumma yatamadmadu wa yastanshiku wa yantathiru illa kharrat khatayahu fihi wa khayashimihi ma'al ma'i." Nabi kata, "Ma minkum min ahadin yaqrabu wudu'ahu." Tidak ada seorang daripada kamu yang menghampirkan diri dia untuk wudu, summa yatamadmadu, kemudian dia qama. Memanglah kalau orang mengambil wudu, biasanya dia qama. Tapi ada juga orang mengambil wudu dia tak qama, dia terus basuh muka. Ada tu boleh ke tak boleh? Boleh lah. Sebab rukun wudunya niat, yang kedua basuh muka. Tapi berqama ni bagi orang yang mementingkan pahala. Bagi orang yang mengejarkan pahala, dia berqama. Nabi kata, siapa di antara kamu yang mengambil wuduk, kemudian yatamadmadu, kemudian dia berqama, wa yastanshiku. Lepas itu dia apa? Lepas qama. Lepas qama, biasanya lepas qama, yastanshiku makna memasukkan air ke hidung. Mana seduh air masuk dalam lubang hidung, kemudian wayang tathiru, kemudian mbuh air daripada hidung keluar. Tadi semua masuk, kemudian hembus air daripada hidung supaya keluar. Nabi kata, sesiapa yang berbuat demikian, illa kharrat khatayahu fihi wa khayashimihi. Nabi kata, tidak lain tidak bukan, orang yang berbuat demikian itu akan berguguranlah segala dosa yang dilakukan oleh mulutnya dan dosa yang dilakukan oleh lubang hidung dia. Berguguran tu minal ma'al ma'i, bersama dengan air yang diembuh. Saudara Ali, baru kita tahu malam ni, rupanya apabila kita qama, apabila kita keluarkan air daripada mulut, maka dosa yang dilakukan oleh mulut akan berguguran. Dah tu banyak ke dosa yang dilakukan oleh mulut ni hasanah? Memang mulut banyak lah kerja kita ni, kerja buat dosa je. Mulut dah bobai. Maka orang yang selalu semayang, dosa yang dilakukan oleh mulut akan berguguran disebabkan dia berqama. Baik, apabila dia memasukkan air ke hidung, kemudian dia muskan air, maka dosa yang dilakukan oleh hidung akan berguguran. Apa dosa yang dilakukan oleh hidung Kak Yati? Dosa yang dilakukan oleh hidung banyaklah. Kadang-kadang orang perempuan yang menyebabkan kita orang lelaki jadi berdosa. Mana dia? Dia pakai wangi-wangian. Wangi-wangian dia tu semerbak masuk dalam lubang hidung orang lelaki. Orang lelaki apabila bau wangi dia akan tengok, lepas tengok. Itu dosa. Mana tetap dia dosa juga. Tak kira sama ada dia ustaz ke, bukan ustaz ke, tetap dosa. Sebab apa? Sebab tak boleh. Tidak ada keperluan apa-apa yang tengok perempuan. Untuk apa dia? Dah bini dia ada dah. Duk tengok pada orang lain lagi. Apa hal? Jadi maknanya kita semua tak boleh lari daripada dosa. Apabila kita berdosa, dengan kita mengambil wuduk dan memasukkan air ke hidung, kemudian bila embus air keluar daripada hidung, maka dosa yang dilakukan oleh hidung tadi berguguran. Baik, yang kelima sunat wuduk yang kelima ialah meniga-nigakan akan semua basuhan dan sapuan. Anggota wuduk ni saudara Ali, ada anggota yang dibasuh dan ada anggota yang disapu. Anggota yang dibasuh, yang pertama muka, yang kedua tangan, yang ketiga kaki. Ini tiga anggota ni dia panggil anggota yang dibasuh. Manakala anggota yang disapu adalah satu, iaitu apa dia? Cuba Kak Yati jawab. Anggota yang disapu. Apa dia Kak Yati? Saya disebut dah. Anggota yang dibasuh ada tiga. Kak Mah. Tolong Kak Mah jawab. Anggota yang disapu. Okey. Terima kasih Tuan Syarifah.
Anggota yang disapu adalah kepala. Kepala tu anggota yang disapu. Ada pun lain itu anggota yang dibasuh. Jadi kata dia, waktu kita basuh tangan pun 3 kali, waktu kita basuh muka pun 3 kali, waktu kita sapu kepala pun 3 kali, waktu kita basuh kaki pun 3 kali. Okey, tahniah. Syabas semua Kak Yati, Puan Sabariah, Kak Kusmiati. Bagus. Terima kasih Kharijah Arifin. Dia bagus. Bagus, awak ni orang masuk lama dah masuk. Baru masuk pada malam ni. Tak apa. Tahniah kakakku Kharijah. Di atas sokongan anda. Pakat masuk belaka. Tolong beritahu kepada orang Limau Puruk. Malam-malam buta ni tak ada kerja apa-apa. Pukul 9 pakat masuk. Tengok live Facebook saya. Daripada duk habis masa duk tengok TV. Ataupun duk buat benda-benda yang tak ada faedah. Baiklah ikuti rancangan saya. Paling tidak dapat juga pahala. Okey. Baik, yang keenam. Perkara sunat ketika mengambil wuduk. Yang keenam adalah menyapu 2 telinga. Sebab itu semalam juga adik tahfiz kita jawab, menyapu telinga adalah rukun. Bukan. Menyapu telinga bukan rukun wuduk. Menyapu telinga adalah sunat. Kalau kita buat dapat pahala, kita tinggal tak berdosa. Baik, yang ke-8, menyelat-nyelati janggut dan tali tudung yang lebah. Ini bagi orang lelaki yang saibing ke dia panggil? Saibing. Dan juga janggut dia yang tebal, dia kena selak. Dia kena buat gini. Dia kena buat gitu. Supaya air masuk ke pangkal kulit. Tetapi sunat. Sunat bukan kata wajib. Sunat kalau dia tak buat pun tak apa. Tapi kalau janggut nipis macam janggut saya ni, yang ni wajib. Wajib menyampaikan air di pangkal kulit. Itu sunat. Baik, yang ke-9, setengah daripadanya menyelat-nyelat anak-anak jari tangan dan juga anak jari kaki. Okey. Nak tanya kakakku Khadijah ni, pernah ke dia ambil air semaya, selak tangan, menyelati tangan ataupun menyelati kaki? Okey, kakakku Sabariah, pernah ke dia ni? Beritahu dengan jujur. Tak apa, jangan malu. Jangan malu, kita nak belajar kan? Kita nak belajar tak boleh malu. Ni, tahu saya minum air apa ni? Ni air ni, air suam dicampur dengan minyak zaitun, dicampur dengan madu, dicampur dengan habatus sauda. Ni barang power belakang ni. Mi bakar arak ni. Jadi kalau siapa dia nak cuba boleh. Sabariah tak boleh cuba sebab bahaya. Okey, bagus Sabariah kata pernah, bagus. Maknanya waktu kita ambil air semayang, rakan-rakan Facebookku mesti kena selak tangan ni gini. Okey, buat gitu. Lepas tu kaki pun buat gitu juga. Saya pernah buat Ustaz Azizul. Bagus Kak No Azizun. Terima kasih, bagus. Yang tak pernah buat, kena buat. Untuk mendapat pahala yang banyak. Baik. Dan yang ke-11, memanjang akan lebih daripada qadar yang wajib. Memanjang akan yang lebih, maksudnya begini. Yang ke-11 ni, disunatkan kita melebihkan membasuh. Disunatkan kita melebihkan qadar anggota yang dibasuh ataupun qadar anggota yang disapu. Sebagai contoh, Saidah Isa. Contoh, kita basuh muka. Ni, kata ni muka, ni bahagian muka. Kita basuh pun sampai di bahagian telinga ni. Sampai di bahagian telinga. Itu adalah yang digalakkan. Begitu juga dengan ni, tangan. Ni tangan kita. Ni sampai di paras pada siku. Kita sampai di paras bahu. Begitu juga dengan pala sikit ni ya. Kita basuh sapu sampai ke di belakang. Sama juga dengan kaki. Lepas daripada buku lali. Hak dianya sampai ke paras buku lali. Tapi kita basuh sampai bahagian atas daripada buku lali. Ini adalah disunatkan. Makna kalau kita buat, kita dapat pahala yang banyak. Kenapa?
Kerana berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, inna ummati, sesungguhnya umat aku. Siapa dia umat Nabi? Kita lah, kita. Kita ni umat Nabi Muhammad. Ingat baik-baik. Nabi kata, sesungguhnya umat aku, yud'auna yaumal qiyamati, akan dipanggil pada hari kiamat nanti. Hari kiamat nanti semua manusia berhimpun di pada mahsyar. Tengah-tengah dok berhimpun di pada mahsyar ni, tiba-tiba para malaikat memanggil umat aku. Umat mana? Nabi kata umat yang dipanggil ni gharran muhajjalina min atharil wudu. Umat-umat aku yang bergemelipan, apa nama ya? Berkelipan, yang bercahaya hasil daripada mengambil wudu. Maknanya apa nama ni, Kak Mah? Kita mengambil wudu ni, setiap basuhan kita, setiap sapuan kita pada anggota wudu, dia akan mengeluarkan cahaya. Bila akhirat nanti, dalam dunia pun kita akan dapat melihat dia. Sebagai contoh, kita tengok budak-budak tahfiz. Kita tengok budak-budak tahfiz ni, kita tengok comel wajah dia kan. Kita nampak bersih wajah dia, nampak lembut wajah dia. Berbanding dengan kita tengok sama-sama kita serabut perut. Allah, huduh bangannya dia ni. Sudahlah hitam kelik nah. Kalau putih huduh. Kenapa? Sebab kita tak selalu mengambil wudu. Kalau ambil wudu pun barangkali 5 kali saja dalam sehari semalam, ketika mana kita nak semayang. Ada pun pelajar tahfiz, kenapa kesan dapat dilihat dalam tempoh yang paling cepat? Sebab pelajar tahfiz ni, dia duduk dengan wudu. Apabila terbatal wudu, maka dia ambil wudu. Terbatal wudu, dia ambil wudu. Jadi oleh kerana diulang mengambil wudu, maka dosa yang dilakukan oleh dia berguguran, akhirnya dia menjadi bersih. Kemudian Allah Ta'ala datangkan kepada orang yang mengambil wudu ni kesan. Dapat kita lihat dalam dunia lagi. Apatah lagi di akhirat, para malaikat memanggil umat Nabi Muhammad yang selalu mengambil wudu di perhimpunan di padang mahsyar ramai-ramai. Mari, mana-mana orang yang semayang, mari sini. Ramai orang tak semayang juga awak. Hak semayang pun ramai, tapi hak tak semayang pun ramai. Ingat baik-baik. Jadi sebab itu, apabila diseru oleh para malaikat kepada orang yang semayang, maka orang semayang ni akan dilihat. Orang-orang yang semayang ni akan diperhatikan oleh orang yang tak semayang. Orang yang tak semayang tengok orang semayang, Allah comelnya dia ni, Allah seronoknya dia ni, Allah bahagianya dia ni. Tiba-tiba dipanggil oleh para malaikat pula untuk diletakkan di satu tempat, yang tempat itu amat istimewa. Tapi tak masuk syurga lagi pada waktu itu. Pada waktu tu belum masuk syurga lagi. Tapi tak apalah. Walaupun tak masuk syurga, orang ni tetap juga berada dalam nikmat. Yang menderitanya ialah orang yang jahat ni. Orang yang dalam dunia orang semayang, dia tak semayang. Kalau semayang pun akhir-akhir waktu. Kalau semayang pun tidak sempurna. Orang ni akan menempuhi bala dan siksaan di akhirat nanti. Dalam dunia tak apa. Dalam dunia beres. Nak buat apa-apa pun boleh buat, tak jadi masalah. Tak apa. Allah Ta'ala ni, siapa dia yang diraka kepada dia pun, dia beri juga makan. Dia beri juga duit. Dia beri juga boleh nikah, boleh beranak. Boleh segala-galanya, tak jadi masalah. Tapi apabila zat mati mari, tiba waktu kematian, di waktu itu, mulalah mereka ini akan menempuhi bala dan azab. Na'udzubillah min zalik. Dalam dunia beres, tak jadi masalah. Baik, faman istata'a minkum, Nabi kata siapa dia yang mampu di kalangan kamu an yatila ghurratahu, untuk memanjangkan cahayanya, falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Maksudnya siapa di antara kita yang nak supaya tubuh badan dia bercahaya dengan cahaya yang banyak, maka hendaklah dia membasuh lebih daripada qadar yang diperlukan. Baik, yang ke-12 setengah daripada sunat wudu ini, berkoma-koma. Setengah daripada sunat wudu lagi, iaitu meninggalkan meminta tolong pada menuang air atasnya. Makna apa? Kita panggil malah.
nak ambil wuduk minta tolong orang. Sakit tu. Nak ambil wuduk minta tolong orang. Ada ke tak? Ada lah. Siapa dia? Tanyalah siapa dia. Jenis apa nama ni suka minta tolong orang ni. Kadang-kadang dia orang yang berpangkat. Kadang-kadang dia orang kaya. Kadang-kadang dia rasa dia ni hebat. Kadang-kadang dia ada bibik rumah dia 4-5 orang bibik di rumah dia. Bi, tolong tuankan air saya nak ambil semayang. Ni orang macam ni. Na'udzubillah min zalik. Islam mengajar kita supaya berpada-padalah. Kamu mengambil kesempatan untuk orang panggil mengeras, untuk memaksa orang. Benda yang kita boleh buat, kita buat. Benda yang kita boleh buat, kita buat. Kakakku, yang selalu ada bibik kat rumah ni. Kadang-kadang kita berkira. Oleh kerana kita rasa bibik ni dibayar, maka semua A to Z, semua sekali bibik buat. Siapa seluar sendok dia pun suruh bibik gosok. Nasabah. Ya Allah Rabbi. Ingat kamu, bibik ni adalah pembantu. Dia bukan hamba abdi. Pembantu. Bila pembantu, makna dia membantu mu kerja-kerja yang mu tak boleh buat, ataupun membantu untuk memberi keringanan. Benda yang mu boleh buat, mu buat. Jangan kita kira sangat. Bila kita kira dengan orang, Allah akan kira dengan kita. Baik. Kecuali dia kata tadi, kalau sakit cerita lah. Sakit memanglah kita memerlukan minta tolong. Dah kita sakit, sekarang ni tak sakit. Tak sakit pun minta tolong. Bukan ada orang nak mari atas khutbah. Dan setengah daripadanya. Okey Syekh, anak nak live sekejap apa ke? Okey, dan setengah daripadanya dan setengah daripadanya daripada sunat wudu. Ni yang terakhir banyak tu. Mana yang ke-14 dah? Mana 14 sunat wudu ni. Dan yang ke-14 sunat wudu lagi, iaitu membaca doa selepas selesai mengambil wudu. Apa doanya? Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan malaikat Allah. Wahdah, Tuhan yang esa. La syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu merupakan hamba Allah dan pesuruh Allah. Maknanya orang semayang ni dia sentiasa memperbaharui syahadah dia. Orang semayang. Orang tak semayang pendek kata payah dia nak memperbaharui syahadah. Bimbang, kita bimbang. Takut dalam banyak-banyak cakapan kita ni ada perkataan yang boleh mengeluarkan kita daripada Islam. Bila keluar kita daripada Islam, habis. Tuhan tak terima dah segala amal ibadah. Kecuali kita syahadah semula. Jadi bagi orang yang semayang, memang tidak menjadi masalah. Memang dia selalu bersyahadah. Dalam semayang dia syahadah. Sebelum semayang dia syahadah. Waktu dia mengambil air semayang syahadah. Mana dia? Sebelum semayang, iaitu ketika azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya, bagi orang yang semayang, dia mesti jawab laungan azan yang dikumandangkan. Itu tak masuk pada semayang lagi. Mana apabila dia menjawab laungan azan, maksudnya dia bertindak memperbaharui syahadat. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suka bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan mujadilah aku dari golongan orang-orang yang suka bersuci. Suci dia ada dua. Ada suci zahir, ada suci batin. Suci zahir maksudnya kita membersih diri kita daripada segala kekotoran. Manakala batin kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Istighfar kepada Allah Ta'ala
Maka apabila berlaku kombinasi antara zahir dan batin ini, maka kekallah kita di atas kesucian. Maka inilah yang dikatakan hamba yang terbaik. Baik. Jadi sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Terima kasih semua kepada Ustaz Azmi, kepada Abdul Hamid Serbaini, Ustaz Azmi Serbaini, Ustaz Amin Abdul Hamid Serbaini ni pun lihu. Kepada Kak Azizun, kepada Kak Kusmiati, kepada Kak Yati, kepada Kak Mah, kepada saudara Muhammad Izzani, kepada isteriku Tuan Syarifah, kepada Sayyidah Insya, kepada kakakku Sabariah, kepada kakakku Khadijah Arifin, kepada abangku Mazlan Muhammad, kepada saudaraku Polis Ali, kepada adikku Hasanah daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, kepada rakanku Ustaz Mazlan Khamis, kepada saudaraku Mazlan Abdul Rahman, masyarakat kampung saya, kepada saudara Rozi Aisyah, kepada siapa lagi, kepada saudaraku Mahdi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempercepatkan menantunya memperoleh zuriat. Kepada Ustazah Nur Hidayah, mudah-mudahan dapat anak lagi. Kepada saudara Hadri, mudah-mudahan dapat tambah bini. Kepada Abdul Ghani Safawi, mudah-mudahan segera naik pangkat. Kepada Datuk Seri Syahidan Sabu, mudah-mudahan dapat tambah bini lagi. Kepada kakakku Nomi Muhammad, mudah-mudahan anak semua menjadi hafizul Quran. Kepada saudara Santo, semoga berjaya dunia dan akhirat. Kepada Muhammad Adli Abdul Aziz, supaya kekal bahagia sampai bila-bila. Kepada saudara Hasif, supaya dimurahkan rezeki. Dan juga kepada semua sahabat rakan-rakan Facebook yang kukasihi sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.